Sabah. Dan bercakap mengenai Sabah juga, pada 30 dan 31 ini akan disambut Tadau Keamatan ataupun Pesta Menuai. Ini pastinya pelbagai program dirangka untuk sama-sama menyambut program ini. Seperti mana semua tahu, sekarang ini memang tengah sibuk dengan unduk ngadaunya. Tapi di saluran berita juga ada satu dokumentari khas untuk anda, iaitu dokumentari Sukut Wagu. Jadi hari ini saya ditemani dengan 4 tetamu di studio. Ramai meriah studio hari ini. Bersama dengan saya di sebelah saya ialah Tuan Lakman Al-Jeffrey, pengarah dokumentarinya. Juga di sebelah dan juga di hujung sana ialah Taqib Muhammad, penulisnya. Dan juga Sahara Usli, pengurus produksi. Juga Angelia Moses, perantara kajian. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Sihat? Sihat. Apa khabar ni? Ui, macam senyap-senyap juga. Tadi sebelum siaran ni banyak cakap ini. Kita kena tukar bahasa lah kan. Cakap Sabah pula ini. Sebab ialah berkaitan dengan Tadau Keamatan. Jadi kebanyakan mungkin ramai yang tahu mengenai Tadau Keamatan ini disebabkan unduk ngadau. Tapi tak ramai yang tahu signifikan di sebalik Tadau Keamatan ini. Mungkin kita boleh ceritakan terlebih dahulu apa sebenarnya Tadau Keamatan ini. Saya nak tanya kepada siapa ni? Pas kepada siapa ini? Senyum-senyum masing-masing. Kita tanya orang Sabah lah ni. Angelia. Okey. Sebab saya di antara macam generasi baru, Sukut Wagu bermaksud generasi baru, anak muda macam tu. So saya faham Sukut Wagu ni dia orang fikir macam keamatan ni dia macam mungkin lebih kepada persembahan unduk ngadau macam tu. Tapi bagi saya dia sebenarnya saya lagi suka mengkaji apa sebenarnya maksud keamatan ni sebenarnya. Apa sebenarnya maksud dia? Bukan disebabkan oleh unduk ngadau saja, betul kan? Atau sugandoi. Tapi dia sebenarnya ada maksud yang lagi mendalam. So untuk mau tahu lagi lebih keamatan, apa sebenarnya keamatan 31 hari bulan Mei. 30 kan? 30 Mei. 30 Mei inilah. Ya. Jadi apa sebenarnya di antara pengisian dalam dokumentari Sukut Wagu ini? Kami ada kumpulkan banyak subjek-subjek. Jadi macam yang kita tahu, keamatan ni adalah daripada proses menuai. Jadi bila dengan proses menuai itu sendiri, kami berdekat dengan pergi mendekati dengan orang-orang yang petani-petani ini kan. Jadi bila kami kupas erti keamatan daripada sudut petani itu sendiri, besar masuk keamatan sebenarnya. Itu yang macam saya cakap tadi juga kan, kalau mau tahu lebih tentang keamatan sebenar yang kami telah dapat dalam kajian ni, kita tengoklah Sukut Wagu dokumentari nanti. Selaku penulis untuk dokumentari ini, bagaimana sumber inspirasinya antara banyak-banyak pesta di Malaysia ini? Kenapa Tadau Keamatan? Dia begini, dalam setiap tamadun dunia, semua tamadun dunia, kalau kita tak tahu itu tamadun, dia mesti bermula dengan pertanian. Dan sebabkan pertanian itu menjadi punca kepada manusia ni berpakat. Jadi apabila rezeki hasil tanaman itu dah dituai, dia akan sambut. Jadi bergantung kepada setiap kaum atau tamadun itu bagaimana dia nak buat apresiasi terhadap apa yang dia dapat. Jadi di Malaysia, kita dah lama tidak menjadi negara pertanian. Dia jadi negara pembangunan dan sebagainya kan, ada banyak bandar. Kita mungkin terlupa yang kita dulu sebenarnya sangat bergantung kepada pertanian. Dari situ saya melihat ada banyak, ada Kedah, ada Pulau Pinang, ada Johor pertanian, ada Sarawak, ada Sabah. Kenapa kita pilih Sabah? Macam mana Sebab apa? Ada undung ngadau? Bukan. Sebab ada Angelia? Bukan. Bagaimana ini? Mungkin kerana Sabah tu terlalu indah. Selain daripada orangnya lah. Selain daripada orangnya, Sabah budayanya terlalu indah. Ya, betul. Mentang-mentang kita orang Sabah kan. Nombor kalah lah. Memang di kadang belakang di Sabah ini, baik daripada segi budayanya, adatnya, orangnya, makanannya juga sedap-sedap belaka. Jadi selaku pengarahnya, bagaimana sebenarnya apa yang ingin ditampilkan dalam dokumentari kali ini? Saya sebenarnya hanya menyampaikan risalahnya. Siapa risalah? Risalah itu kan kepunyaan rakyat Sabah itu. Jadi itu seperti rasa cinta saya itu
mereka yang menyampaikan kerana mereka lebih faham, erat, kenal kan dengan situasi mereka sendiri dari zaman ke zaman. Tapi itulah kadang-kadang ialah paling penting sebenarnya ialah penyampaian. Kalau ada fakta tapi komunikasi itu tidak berkesan juga, tidak kena juga. Jadi antaranya pastinya Angelia. Jadi sekarang ni tertumpu kepada Angelia bagaimana cara penyampaiannya. Jadi kalau untuk dokumentari ini sendiri bagaimana Angelia? Untuk dokumenter ini bagi saya sepanjang penggambaran dokumentari ini kan, apa di antara pengalaman yang paling menarik yang tidak boleh dilupakan Angelia? Untuk pengalaman sebenarnya banyak. Saya belajar banyak dari segi dokumentari ini, saya belajar banyak sangat. Tapi kalau bilang pengetahuan tuh yes, betul. Dia sebenarnya ada maksud yang lagi mendalam pasal keamatan. Apa di antara cabaran sebenarnya untuk dokumentari ini? Ialah sebab kalau tadi katakan nak kena cari sumber yang sahih itu, petani itu sendiri, bagaimana? Kami dalam pergi ke satu petani bukit, padi bukit. Jadi kami kena hiking dalam masa setengah jam dan kami bukit itu sangat curam. Saya pun terjatuh masa tengah dalam set tu. Jadi cabaran yang lain-lain lagi sebenarnya agak subjektif, di mana yang saya nampak memang generasi baru agak kurang memahami apa erti sebenarnya keamatan tu. Jadi alhamdulillah kami ada dapat garapkan semua jawapan-jawapan tu dengan masing-masing ada interpretasi masing-masing daripada subjek-subjek yang kami tanya. Dan bila dicantumkan semula dengan semua pihak, hasil daripada kerjasama dari semua pihak produksi, dia satu benda yang sisi lain tentang keamatan. Jadi saya sebagai orang yang tidak meraihkan keamatan, tapi saya rasa saya perlu tumbang gembira dengan semangat keamatan itu sendiri. Macam tadi Puan katakan, interpretasi masing-masing. Selaku penulis, apa sebenarnya mesej yang cuba disampaikan khususnya kepada anak-anak muda ni, generasi baru ini? Mesej dia beginilah, keamatan biasanya kaitkan dengan kaum dusun. Dan kaum dusun ni bila sebut keamatan, sambutan yang tradisi ni, kita mungkin menganggap ada satu kepercayaan lama, yang ritual agama yang dulu. Sedangkan pada zaman sekarang kaum dusun ada yang beragama Kristian, ada beragama Islam. Jadi ada pelbagai kepercayaan, pelbagai keagamaan. Adakah mereka semua perlu menyambut keamatan yang dah dulu? Jawapan yang kita nak tawarkan dalam sini, dalam dokumenter ini adalah keamatan sebenarnya bukan perayaan. Keamatan adalah kesyukuran. Kita perlu bersyukur terhadap apa yang kita dapat, regardless kita agama apa. Jadi dekat situ kita explore agama Kristian, Islam dan juga agama yang nenek moyang. Jadi kepelbagaian itu kita rangkumkan dan kita kupas dalam keamatan ini. Dan sedikit fakta, kita berbincang dengan Mufti Sabah. Untuk bagaimana kita melihat penyampaian sebegini. Dan alhamdulillah kita mendapat sokongan yang baik daripada pihak pejabat, pihak mufti, untuk kita tawarkan. Inilah sebenarnya yang generasi baru perlu faham. Kenapa mereka perlu sambut keamatan. Bila berlakunya keamatan setiap Mei tu, bukanlah kita nak pergi beraya semata-mata, bertanding cantik semata-mata, tetapi dia lebih mendalam. Kita perjalanan jiwa tu lebih mendalam, sehingga akhirnya bila kita keluar dari keamatan, kita menjadi satu insan yang baru. Seperti mana yang berlaku pada Angelia itu sendiri. Daripada awal dia adalah manusia yang berbeza. Kenapa itu? Apa perubahan yang terjadi, Angelia? Perubahan terjadi itu pasal knowledge, pasal keamatan. Itu salah satu. So dia punya aura keamatan tu kita sambut tu dia macam lebih bermakna sekarang. Yes, lebih bermakna. Lepas tu salah macam sebab tu kalau mau tahu keamatan ni dia mendalam yang macam mana. Apa yang saya rasa sekarang,
30 Mei. Betul. Sekarang 30 Mei. Ya. Dan kalau boleh saya tambah tadi, kalau kita lihat biasa orang melihat tradisi ini hanyalah pakaian, kosmetik semata-mata. Yang dalam tu dia kosong sedikit kan. Kenapa jadi begitu? Kerana kita melihat tradisi ini sebagai macam produk pelancongan semata-mata. Tapi sebenarnya itu bukan yang kita maksudkan adalah bukan produk pelancongan, tapi yang kita maksudkan adalah perjalanan jiwa. Jadi macam saya orang Semenanjung, saya berasa sangat indah tradisi di Sabah itu. Jadi apatah lagi anak-anak muda di Sabah, mereka perlu berasa bangga dengan apa yang mereka ada. Ya, saya setuju dengan kenyataan yang diberikan sebentar tadi kan. Ini merupakan satu pesta kesyukuran. Kata kunci dia kesyukuran. Dia bukan kita nak melibatkan agama. Jadi sentimen agama itu tidak patut dimainkan. Sebab kalau di Sabah ini, tak semestinya daripada kadazan dan dusun saja sambut. Kita yang Melayu ni pun, Islam, sama juga naiknya kan. Bila ngadau tu, kami juga yang ada di sana tu sama-sama melihat kan. Sama-sama menyambut. Jadi konsepnya sekarang ialah konsep kesyukuran. Jadi untuk menterjemahkan konsep tadau keamatan itu ialah satu kerja daripada pihak pengarah juga. Sebab ini yang sampaikan risalah tadi itu. Jadi cara penyampaian itu. Tadi Angela dah menjawab, tapi saya nak tanya perspektif dan juga sudut pandang daripada pengarah sendiri. Itu kan saya kan mencari image kan. Saya cuba menangkap image yang paling hampir dan tepat dengan maksud cerita yang saya nak sampaikan. Jadi perkara ini juga dibantu oleh Sahara yang banyak membantu. Dia macam Sahara ni seperti saya punya petulang belakang. Dan seorang lagi kameraman tu. Dia tak datang. Jadi dia membantu, saya sangat membantu. Kalau saya cakap ada anugerah atau ucapan tahniah ke apa ke, dia yang sepatutnya dapat lebih dahulu, bukan saya begitu. Gitu. Tapi itulah keseluruhan tim ni ataupun pasukan inilah sepatutnya diberikan penghargaan sebenarnya. Tapi bila kita boleh saksikan dokumentari ini, Wan? 30 Mei, ada 2 saluran yang kita akan tayangkan. Dia ada daripada saluran BES pada pukul 11 pagi dan ada siaran ulangan pada pukul 10 malam. Lepas tu kita akan tayangkan juga di saluran TV OK pada pukul 12 tengah hari. Jadi jangan lupa sambil-sambil menyambut tadau keamatan itu, bolehlah saksikan dokumentari khas iaitu Sukut Wagu ini. Terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada Cik Lokman Al-Jeffrey, pengarah dokumentarinya. Kita juga bersama dengan Angelia Moses, perantara kajian, Puan Sarah Usli, pengurus produksi, dan juga Encik Takib Muhammad, penulisnya. Sama-sama kita sambut tadau keamatan 30 dan 31 Mei ini. Jadi bersempena dengan kita ada mood tadau keamatan ini, kita mau sambung lagi ini mood